kering dan sebagainya, El Nino nak datang dan sebagainya, jadi nanti kita habis air itu. Tetapi kita tidak perlu risau, kita ada 30% lagi yang tidak dieksploitasikan. Jadi sekarang kita tidak perlu risaulah. Tapi pada masa yang sama kita kena jagalah yang 30%. Jadi mari kita tengok apa perkataan bukan khasiat, tapi macam apakah treatment ataupun yang kita perlukan untuk yang ini berbanding dengan yang ada, ataupun kita boleh dia boleh diminum terus sebab kata doktor tadi semasa kita tengah air tanah ni dia banyak kelebihan sebenarnya. Salah satu kelebihan dia, kualiti dia selalunya terjamin. Memang bagus. Contoh, kalau kita orang Islam, kita minum air Zam-Zam. Air mineral yang terbaik di dunia. Kan. Jadi saya kalau pergi Said selalunya, kalau ada telaga air cantik, saya minum terus daripada telaga. Memang kualiti memang baik. Jadi itu salah satu daripada kelebihan air tanah. Selain daripada itu, selalunya dia senang dibangunkan di mana tempat permintaan. Contohnya Bandar Kota Baru. Permintaan di situ, ambil air daripada situ. Senang kan? Tak perlukan kos yang tinggi untuk kita bawa air itu daripada tempat lain ke tempat permintaan. Jadi kalau bagaimana pula, sekiranya perlu dibawa ke tempat lain, jadi dari segi logistiknya pula pun boleh juga diusahakan. Maknanya kalau kita tidak mahu buat telaga di tempat lain, kalau ada masalah, itu juga tidak susah di negara kita, atau macam mana cabarannya, katakanlah kita tolaklah tepi perundangan dan sebagainya, kita tolakkan itu semua. Jadi sekiranya mahu kita lihat dari segi logistiknya, itu boleh kita kata logistiknya tidak begitu sukar kan. Kalau tengok dari segi operasi, kos operasi, kos tenaga merupakan kos yang paling tinggi dalam memproseskan rawatan air ini. Jadi kalau kita letakkan sumber air kita ke jauh daripada loji, maksudnya kalau macam Kota Baru tadi, kita letak sumber airnya 15 kilo daripada tempat yang kita nak supply. Kos transmisi air ke tempat itu akan merupakan paling tinggi. Dan bila melibatkan tenaga, pumpnya dengan bil tenaganya, so ia lebih murah dan lebih senang kita letakkan sumber air di our doorstep, di depan muka pintu. Mungkin kalau kita menggunakan air tanah, ia menjalani proses tapisan semula jadi, kerana tanah-tanah itu sendiri akan menapis, dan kemudian tekanan untuk air untuk memasuki ke dalam telaga juga tekanan semula jadi. Tapi kalau bagaimana pula dengan pencemaran? Kalau katakan di atas tanah ini kita buat tanaman, mungkin ada racun-racun semua yang mungkin turut meresap masuk. Setakat ini kita ada teknologi belum untuk memastikan kita dapat menapis pencemaran-pencemaran ni? Di Kelantan, unsur pencemaran ini dikontrol dipantau oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Dan bagi unsur pencemaran seperti amonia, hidrokarbon, nitrat daripada baja pertanian, terdapat pencemaran dipanggil subsurface. Tapi untuk penggunaan bekalan air yang diuruskan oleh Air Kelantan, kita mengambil di lapisan di bawah daripada dipanggil buffer layer, layer tanah liat yang akan menjadi pemampan kepada unsur pencemaran ini. Jadi itu satu, itu perlindungan dari segi natural. Yang kedua ialah kita akan menggunakan teknologi yang terkini. Kita akan avoid subsurface layer ni dan mengambil air yang lebih banyak di bawah aquifer, di bawah. Jadi proses penggalian tu lebih dalam? Bukan lebih dalam. Lebih dalam, kita memandangkan kalau lebih dalam, kos tenaga akan meningkat. Cuma untuk mendapatkan jumlah ataupun flow yang kita perlukan dengan lebih banyak, kita sudah develop satu teknologi yang kita pakai, RCW ataupun panggil HTW, Horizontal Collector Well, yang memungkinkan banyak air diabstract daripada tanah. Cakap pasal HRW ni, kalau di Korea memang sudah ada banyak HRW. Kalau di dan kos untuk membina satu HRW ni agak mahal. Di Korea berapa banyak? Berapa ringgit yang perlu dilaburkan? Kita di Kelantan. Di Kelantan kita telah membina pilot project kita. I think